Salam Malaysia Madani dan tentunya kita bersama lagi di program Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda di Bernama TV dan sudah pastilah seperti selalunya kita juga memilih satu lagi topik yang cukup sesuai, yang cukup relevan sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada bersama saya di studio Ruang Bicara ini. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita ialah intipati penggulungan belanjawan 2024 ataupun 2024. Dan mungkin ramai jugalah di antara rakyat Malaysia yang telah pun menyaksikan secara langsung bagaimana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang juga selaku Menteri Keuangan telah pun melakukan penggulungan belanjawan di Dewan Rakyat hari ini, dan sudah pastilah banyak perkara sebenarnya yang ingin kita dapatkan pencerahan daripada kedua-dua tetamu yang berada bersama saya di studio. Baiklah. Mungkin izinkan saya memperkenalkan tetamu-tetamu yang sudah pun berada bersama dengan saya. Yang paling dekat dengan saya ini, kita ingin mengucapkan selamat datang semula kepada yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Zakaria Abdul Rashid, iaitu ahli Majlis Perundingan Gaji Negara ataupun MPGN. Jadi Datuk, apa khabar? Saya Alhamdulillah. Sehat tu ya? Sehat walafiat. Lama juga kita tak bersama sebenarnya. Ya ke? Tapi mungkin agaknya di lain kesempatan insyaAllah kita akan bertemu lagi. InsyaAllah. Ya. Dan kita juga ada tetamu seorang lagi yang nak kata jarang, tak tepat kot ya, selalu bersama kita. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia Tuan Azmi Hassan, iaitu fellow kanan di Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara ataupun NASR. Jadi Tuan Azmi, apa khabar? Khabar baik. Bersinar ni Tok Syakawi. Okey, kita nak bercakap tentang intipati penggulungan belanjawan 2024 dan banyak perkara sebenarnya yang telah pun dibangkitkan oleh ahli parlimen bertanya kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Keuangan, dan yang membanggakan kita ialah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang juga merupakan Menteri Keuangan telah pun menjawab segala persoalan yang dibangkitkan. Tetapi mungkin menarik kalau kita dapatkan pandangan daripada yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Zakaria sendiri. Bagaimana Datuk melihat sesi penggulungan belanjawan 2024 yang telah pun berlangsung di Dewan Rakyat hari ini? Alhamdulillah, saya nampak satu perbincangan soal jawab dan juga pemberian pendapat. Tapi kalau kerana mereka ni kita pun tak faham lah kan, ada di pihak yang satu pihak tu dia adalah menteri, terutamanya kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Menteri Keuangan, dan ada juga di pihak yang satu lagi tu ialah pembangkang kan. Tapi dalam soal belanjawan ini kan, nampaknya saya suka melihat keadaan di mana dua pihak ini, antara pembangkang dan juga antara kerajaan, moga-moga ada satu titik kesamaan lah untuk membentangkan satu cadangan belanjawan, untuk belanjawan untuk 2024 ini, dan matlamatnya ialah untuk memberikan kebaikan kepada negara dan kepada rakyat. Jadi beberapa kali saya dengar jugalah, walaupun di pihak pembangkang dia katanya ya sebenarnya kita bertanya ini pun kita hendakkan peluang untuk kita memberikan perkhidmatan, kita nak membantu rakyat dalam merealisasikan apa yang dicita-citakan untuk dalam, walaupun kalau katakan pembangkang pun tidak berapa bersetuju dengan agaknya konsep madani katakan tapi pada akhir analisisnya konsep madani itu pun saya rasa pada 2030 adalah mengharapkan sesuatu yang baik kan. Jadi kita harapkanlah begitu terjadi akhirnya. Okey, sebelum saya lupa, seperti biasalah anda yang mungkin sedang mengikuti program Ruang Bicara ketika ini, anda juga sebenarnya kami memberi ruang dan peluang untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu yang kita bincangkan hari ini di Ruang Bicara. Jadi jangan lupa, seperti biasa jugalah kami menyediakan dua talian kepada anda, iaitu di 03-2604-0155 dan satu lagi talian ialah di 03-2694-0155. Baik, saya juga nak dapat pandangan ikhlas daripada Tuan Azmi jugalah berkaitan dengan penggulungan belanjawan
2024 ini. Banyak isu sebenarnya yang dibangkitkan oleh ahli parlimen yang memberikan berbagai persoalan, pertanyaan dan sebagainya. Bagaimana Tuan Azmi sendiri melihat tentang jawapan dan juga penjelasan yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Keuangan kita? Ya, jawapan dan penjelasan itu bukan saja terbit daripada pertanyaan petang tadi, tapi juga 2 minggu lepas ketika berhujah tentang bajet 2024 daripada mula dicadangkan oleh Menteri Keuangan. Ya. Jadi isunya adalah bahawa hari ini adalah perbahasan tentang dasar, mana benda yang lebih besar. Ya. Dan bila ada wakil rakyat seperti Yang Berhormat daripada Sabah tu bertanya tentang peruntukan Sabah dan Sarawak, itu adalah dasar, pertanyaan dasar. Kerana apa yang dicadangkan itu boleh lagi diubah. Sebab itu kena ada pertanyaan. Itu gunanya perbahasan petang ini. Tapi ada juga pertanyaan-pertanyaan yang dikatakan dia dah lari sikit. Memang biasalah ya, Datuk. Kita kata pembangkang tadi. Tapi selepas ini, ianya ada dikatakan perbincangan di peringkat jawatan kuasa yang lebih kecil, yang lebih spesifik, yang lebih detail. Jadi tak sepatutnya ditanya detail pada petang tadi ataupun ketika 2 minggu lepas. Tak sepatutnya. Kena bercakap pasal dasar supaya Perdana Menteri dapat, kalau perlu diubah. Kerana ada banyak masa lagi untuk berubah. Sebab tu saya tabik hormat kepada 2 Yang Berhormat daripada Sabah tadi yang mempersoalkan peruntukan daripada Sabah dan Sarawak. Mereka kata tak cukup. Dan ini hujah-hujahnya. Itu adalah dari segi dasarnya. Jadi 2 Yang Berhormat ni mahu Datuk Seri Anwar ataupun kerajaan mengubah sedikit dasar supaya lebih diberi peruntukan pada Sabah Sarawak. Itu yang diharapkan perbahasan petang ini dan juga 2 minggu lepas. Tapi ada banyak saya lihat tergelincir daripada apa yang sepatutnya dibahaskan. Saya tertarik hati bila Tuan Azmi membangkitkan tentang istilah dasar itu sendiri. Dan ialah mungkin kita percaya ramai daripada ahli-ahli parlimen sendiri yang memahami sebenarnya tentang apa yang perlu dipersoalkan dan sebagainya. Tetapi ialah kadang-kadang disebabkan oleh mainan emosi dan sebagainya, ia mungkin terkeluar sedikit daripada apa yang sepatutnya dilakukan. Tapi saya nak dapatkan pandangan daripada kedua-dua tetamu lah. Yang dibangkitkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang juga merupakan Menteri Keuangan ialah tentang dasar bersih dan cermat dalam pembentangan dan juga pembelanjaan untuk peruntukan bajet 2024 ini. Jadi apakah itu merupakan satu matlamat yang bukan mudah, tetapi itulah yang ingin dicapai oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Keuangan sebenarnya? Mungkin saya mungkin saya ingin menyentuh soal yang lebih asas lagi daripada itu, iaitu persoalan yang mula-mula saya masih ingat mereka bertanya tentang Yang Amat Berhormat menjelaskan bahawa belanjawan kali ini persoalannya yang timbul tertumpu kepada bagaimana defisit fiskal itu dikurangkan kepada 4.3% pada tahun ini 2023. Dia turun daripada 5.6, 5.0, 4.3. Jadi agak turun yang drastik. Jadi sebagai pembangkang agaknya itu poin yang utama. Dia kata boleh ke buat begitu? Kalau buat begitu bermakna banyak program-program atau belanjaan terpaksa di-cut, potong. Kan gitu. Jadi yang itu di situlah letaknya cabaran bagaimana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Menteri Keuangan menjelaskan bagaimana walaupun dia merupakan pengurangan kepada fiskal, tetapi bajet itu atau belanjawan itu masih lagi belanjawan yang mengembang, iaitu perbelanjaan lebih lagi daripada hasil. Perbelanjaan kerajaan lebih daripada hasil. Maka barulah timbul soal bagaimana berhemat dan cermat itu. Sebab bagaimana ia dapat dilakukan itu, iaitu kita mempunyai matlamat untuk mengurangkan fiscal deficit kepada 4.3, banyak tu.
fiscal deficit gitu. Dan kita bimbangi bahawa banyak program-program yang boleh menjejaskan rakyat, terutamanya kepada kesejahteraan rakyat dan juga terutamanya kepada pemulihan ekonomi itu. Jadi yang itu persoalannya banyak ditanya tadi dan ini dijelaskan, saya rasa dijelaskan dengan baik. Maknanya dia baru datang perkataan berhemat dan cermat tadi, iaitu bermakna pada belanjawan yang lepas, yang maksudnya bukan tahun lepas dia, tahun-tahun sebelum itu telah meninggalkan banyak ruang untuk kita memperbaiki. Betul. Memperbaikinya melalui perbelanjaan yang berhemat dan cermat tadi. Yang berhemat sini maksudnya ialah mengurangkan pembaziran. I think Yang Amat Berhormat ada banyak menyebut tentang beberapa projek yang gagal ataupun yang tidak menunjukkan prestasi yang baik. Dan tunjukkanlah ada yang Risda ke apa, saya pun tak ingat padi negara dan sebagainya. Ya betul. Jadi bermakna dia di situ, makna dia sesiapa yang gagal deliver hasilnya harus punish. Begitu kan. Jadi di situlah letaknya tata kelolanya yang perlu dijaga. Jadi kalau kita lihat daripada prinsip belanjawan sebenarnya pun prinsip yang utama sekali ialah kita harus menjadikan salah satu belanjawan itu menjadi perbelanjaan yang efisien, iaitu kita membelanjakan sejumlah wang yang kita belanjakan mesti memberikan pulangan yang maksimum. Bukan saja pulangan yang maksimum. Tak? Kerana pada dasarnya sumber-sumber yang ada pada kerajaan itu amat terhad. Dan ini pun memang adalah baik kerana sebagai menteri ini adalah amanah. Amanah ni duit rakyat. Jadi mereka terpaksa melaksanakan ini. Jadi yang ini yang ditunjukkan dalam perbincangan tadi lah. Okey, saya nak sentuh. Ini istilah yang amat disukai oleh Tuan Azmi sebenarnya, tata kelola. Dulu pun saya bertanya soalan yang sama. Dan kalau Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri juga membangkitkan tentang laporan yang diterima daripada jawatan kuasa kira-kira wang negara, dan memang terbukti bahawa ada projek-projek ataupun program-program telah tidak mencapai seperti apa yang diharapkan sebenarnya. Jadi mungkin Tuan Azmi, apakah anda melihat bahawa mengubah cara pentadbiran negara kepada pentadbiran yang lebih bersih, efisien itu bukan sesuatu yang mudah sebenarnya? Ya, sebab tu Perdana Menteri berjanji bahawa akta fiskal yang lebih bertanggungjawab akan dibentangkan dalam sidang parlimen, dan dalam akta itu ada dikatakan bagaimana untuk melaksanakan peruntukan perbelanjaan yang lebih bertanggungjawab. Dan Perdana Menteri juga berjanji bahawa daripada 5% fiskal deficit itu kepada 4.3 bukan hanya di atas kertas. Beliau akan buktikan dalam parlimen bahawa perkara itu boleh dicapai. Sebab selama ni orang ingat di atas kertas saja. Jadi itu yang dikatakan tata kelola, ungkapan nak sebut orang payah sebab Perdana Menteri tadi ada perbahasan tentang ungkapan maha. Ada yang tak suka guna maha kaya dalam perkara ini. Jadi itulah dikatakan bahawa apa yang disebutkan, yang dibentangkan oleh Menteri Keuangan, Perdana Menteri itu akan dibuktikan telah terlaksana. Dan bila Perdana Menteri kata peruntukan ini akan dibelanjakan dengan berhemah, dengan cermat, bahawa itu juga akan dibuktikan secara di atas kertasnya akan dibuktikan perkara itu telah berlaku. Dan paling baik adalah akta fiskal itu akan dibentangkan dan akan digunakan. Jadi ini menunjukkan confident. Perdana Menteri yakin bahawa tata kelola yang lebih berhemah itu boleh dilaksanakan. Secara ikhlas juga Tuan Azmi, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga memberi jaminan bahawa beliau akan mengambil tindakan terhadap siapa saja yang bertanggungjawab tidak menjalankan tugas seperti apa yang diinginkan. Saya tak tahu kenapa Tok Syakawi tanya secara ikhlas. Memang saya cakap dia secara ikhlas, Tok Syakawi, selama ini. Dan saya percaya perkara itu akan dilakukan. Dan juga dikatakan bahawa ada kementerian-kementerian yang dikatakan tidak begitu efisien.
Jadi secara ikhlas juga saya bercakap, seharusnya juga dikatakan portfolio yang penting itu ditukarkan kepada wakil rakyat yang lebih berefisien dalam ini. Saya cakap ni ikhlas lah. Apa yang dikatakan dikendaki oleh rakyat dalam hal ini. Saya nak dapat juga pandangan Datuk lah ya. Tadi pun kita menyentuh sebentar selalu tentang apa yang dibangkitkan oleh perwakilan dari Sabah dan Sarawak, khususnya lah ahli-ahli parlimen dari Sabah dan Sarawak. Mereka tidak berpuas hati sebenarnya dengan peruntukan yang diberikan, dan masih banyak lagi projek-projek yang perlu dilakukan kalau mahu betul-betul memberikan satu cahaya yang lebih gemilang sebenarnya kepada rakyat Sabah dan Sarawak. Antara isu yang dibangkitkan macam Pen Borneo misalnya, Sarawak tidak ada masalah, dikatakan berjalan dengan begitu baik sekali, tetapi di Sabah projek Pen Borneo itu masih lagi terbengkalai dan tidak dapat dilaksanakan seperti yang diharapkan. Pandangan Datuk? Saya boleh faham lah, saya fikir. Kalau saya orang Sabah, orang Sarawak, saya akan juga bersuara demikian. Kan? Jadi saya rasa lebih kepada apa nak katakan, lebih kepada terbau-bau dengan emosi. Kerana mereka dah dalam keadaan sedemikian dalam tempoh yang jangka masa yang agak lama. Sebenarnya kalau kita lihat Sabah, Sarawak dan Semenanjung ni, MA63 tu pun dah jelas. Dulu orang tak faham, sekarang orang dah mungkin dah mula lebih faham lagi kan. Jadi gap ataupun kesenjangan antara wilayah ini, wilayah Sabah, wilayah Sarawak, diorang lebih suka panggil perkataan wilayah daripada negeri. Wilayah Sabah, wilayah Sarawak dan wilayah Semenanjung gitu kan. Kesenjangannya semakin melebar tau. Jadi kalau kita lihat macam GDP contribution daripada state, negeri-negeri di Semenanjung, di negeri-negeri di Indonesia ni, contribution atau sumbangan oleh Sabah dan Sarawak ni, dari segi percentage to national GDP, dia tidak meningkat banyak. Saya pun tak berapa dapat angka yang tepat, tapi saya rasa mungkin berkurangan, makin mengecil. Jadi itu yang jadi risaunya. Saya pernah bertanya, saya pernah mengeluarkan kenyataan-kenyataan ini dulu, sampai ada orang Sabah sini bertanya saya, doktor, saya cakap, kalau doktor, orang Sabah apa doktor rasa bila Sabah sebuah negara yang besar cuma contribute waktu itu cuma contribute lebih kurang 8% daripada GDP kan, sedangkan Selangor dia punya contribution to GDP makin besar. Sekarang ni dah nak, kalau kita tengok ambil RS1, apa rancangan Selangor pertama tu dia nak sampai kepada 25%. Gitu agaknya, 25% kepada national GDP. Dan kalau kita tengok percentage itu makin membesar begitu. Maknanya kalau kita biarkan kepada market forces bertindak balas secara bebas, memang dia akan jadi begitu. Jadi maksudnya mesti ada intervention daripada kerajaan lah, terutamanya daripada Perdana Menteri untuk membetulkan keadaan itu. Baik, selepas saya cakap begitu, tapi saya katakan keadaan itu sudah trend dia dah begitu. Jadi bagaimana cara nak perbaikinya? Maknanya kita mesti melakukan sesuatu. Kalau katakan ekonomi, kita katakan economic reform. Begitu juga salah satu daripada perkara economic reform kita lakukan ialah kesenjangan wilayah ni tadi. Regional disparity ni kita kena laksanakan juga. Cuma yang saya rasa agak terikut-ikut dengan emosi ini ialah kerana memang hasrat rakyat Sabah, rakyat Sarawak dia nak perubahan yang serta-merta. Mana mungkin. Sebab keadaan gap ataupun kesenjangan itu tidak boleh kita lakukan dengan bajet 1 tahun saja, tak boleh. Dia perlukan sekurang-kurangnya medium term plan ataupun long term perspective plan. Tapi bagi orang Sabah dan Sarawak, Datuk, ya, mereka ada yang melontarkan pandangan dan juga pendapat
Kalaulah segala apa yang dipersetujui dalam perjanjian Malaysia tahun 63 itu disempurnakan atau dipenuhi, mungkin mereka akan menghadapi satu situasi semasa yang berbeza. Apakah itu juga perlu difikirkan secara serius sebenarnya? Starting pointnya bila? Starting pointnya bila? Tapi kita bercakap soal MA 63 ini hanya kebelakangan ini sahaja. Saya rasa dalam 2-3 tahun. Bermakna daripada beberapa tahun yang lepas, daripada sejak Malaysia, kita tidak memberikan tumpuan kepada perkara sedemikian. Malah kita menganggap, ini saya pun dulu tersilap. Malah kita menganggap bahawa Sabah dan Sarawak itu ialah antara negeri-negeri di Malaysia. Tetapi mereka tidak menganggap demikian. Ataupun spirit of MA 63 bukan demikian. Sebab Sabah satu wilayah, Sarawak satu wilayah, dan Semenanjung satu wilayah. Dari Semenanjung ada beberapa negeri. Itu yang saya faham ada dalam MA 63 gitu. Jadi yang itu dipersoalkan. Tapi lepas saya cakap gitu, apa yang terjadi sekarang ni pun, kesenjangan ini bukan kesemuanya adalah boleh diberikan, letakkan kesalahan itu kepada kerajaan persekutuan. Kan? Tapi saya fikir kita pun tahu lah politik-politik yang ada di Sabah dan Sarawak pun kan mereka ada masalah di sendiri kan, hingga kan masalah kesenjangan ini pun adalah, saya begini pendapat saya peribadi saya lah, adalah daripada punca itu juga. Dr. Syakawi, sambung sikit bila Datuk cakap tidak boleh menyalahkan kerajaan persekutuan 100% dalam hal ini. Sarawak, saya tak risau Sarawak. Sabah mungkin ada risau sikit. Sarawak adalah negeri berpendapatan tinggi. Sama dengan Labuan, sama dengan Selangor, sama dengan Pulau Pinang. Maknanya kerajaan negeri Sarawak dia pandai sikit. Bakun Dam, empangan Bakun, kerajaan bina 7 bilion. Tapi Sarawak kata, boleh tak bagi kat kita orang? Kita kata, kerajaan persekutuan kata, okeylah ambil 2.5 bilion. Banyak diskaun tu. Adik-beradik tak kisahlah kan. Labuan, kerajaan persekutuan bagi. Sekarang ni, My Airline. Lebih kuat, bukan My Airline, silap pula. Maswing. Untuk diberikan tengah perbincangan. Maksudnya adalah kerajaan persekutuan dah buat segala-galanya untuk memakmurkan Sabah dan Sarawak. Dan bergantung kepada anda lah. Orang Melaya dah bagi dah. Jadi itu yang dia katakan bahawa cuba bayangkan, Sarawak itu negeri berpendapatan tinggi. Maknanya pendapatan mereka lebih. Jadi dia katakan bahawa yelah, nak panggil wilayah pun panggillah, saya tak kisah. Nak panggil saya orang Melaya pun panggillah, saya tak kisah. Tapi maksudnya adalah kekayaan itu mesti disamaratakan. Itu kata Perdana Menteri tadi. Kelantan memerlukan lebih banyak pembangunan, umpamanya. Terengganu umpamanya. Jadi itu dia katakan. Kita berbincang adik-beradik ni, dia kata Datuk ni lah orang politik kan. Dia pandai pusing sikit-sikit untuk mempamerkan Sabah Sarawak tu dianaktirikan. Sebenarnya tidak. Okey. Baik, kita akan sambung lagi. Semakin menarik sebenarnya perbincangan ini, tapi seperti biasalah kita akan berehat dulu buat seketika, dan kepada anda, dua talian itu masih lagi kami buka sebenarnya. Mungkin anda juga ada pandangan-pandangan yang ingin anda kongsikan bersama kami di program ini. Jadi saya ulangi lagi, 03-2604-0155 dan juga 03-2694-0155 adalah dua talian yang kami sediakan kepada anda. Kita rehat dulu buat seketika. Siapa-siapa tolong belikan mak santan. Imran. Ya. Mak kau minta tolong tu. Dia suruh ayah kan? Ayah pula. Kau lah. Asyik main game je ni. Yelah. Duit ya? Duit? Biar dikawal oleh ayah tu. Okey. Sebenarnya macam ni, Imran. Jangan malu, ambil tahu. Tips cekap tenaga. Tutup
Tutup suis jika tidak digunakan. Tetapkan suhu penyamak udara 24 ke 26 darjah Celsius. Belilah kelengkapan label 5 bintang. Anda buat, anda jimat, anda untung. Jadilah bijak tenaga. Okey, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang intipati penggolongan belanjawan 2024. Masih lagi bersama dengan Profesor Emeritus Datuk Dr. Zakaria Abdul Rashid dan juga Tuan Azmi Hassan di studio ruang bicara hari ini. Baik. Saya juga nak sentuh satu lagi isu sebenarnya tu ya. Ini pun mendapat sambutan yang begitu hebat jugalah daripada ahli-ahli Dewan Rakyat hari ini, terutamanya yang melibatkan isu yang melibatkan kos sara hidup. Sistem gaji progresif juga diumumkan dalam belanjawan 2024 ini. Jadi apakah mencukupi sebenarnya janji-janji yang dibuat dalam belanjawan 2024 itu untuk mengatasi masalah kos sara hidup rakyat yang sedang kita hadapi? Macam mana saya nak mulakan dulu ni? Sebab kos sara hidup ni, silap saya kita dah bincangkan duduk kat sini lah. Betul. Kita dah bincangkan kos sara hidup ni. Dan tak selesai juga. Yang saya pernah mengatakan bahawa kos sara hidup ni bukannya masalah baru. Dia adalah masalah ini dulu orang sebut kos sara hidup ni adalah disebabkan oleh COVID-19 ini yang maka berlakulah kos sara hidup. Betul. Tapi sebenarnya masalah kos sara hidup ni telah wujud sebelum COVID lagi. Jadi moleknya kalau kita define dulu apa tu kos sara hidup kan. Kos sara hidup tu berlaku, kita cakap kos sara hidup yang tinggi berlaku disebabkan oleh isi rumah tidak dapat berbelanja. Lebih tepat lagi tidak dapat berbelanja secara wajar untuk memenuhi kehidupan sehariannya kan. Jadi kalau itu perkaranya berlaku, keadaan sekarang ni nampaknya bukan semakin baik, tapi saya rasakan makin bertambah serius lah saja. Kerana lepas daripada COVID, habis, ekonomi kita mula berkembang, tetapi gaji tidak berkembang dengan pantas. Jadi pendapatan isi rumah yang kita gunakan sebagai alat untuk mengukur kesejahteraan isi rumah. Jadi pendapatan isi rumah tu rendah. Kalau kita lihat ada kajian yang dibuat oleh Universiti Melaya dan juga oleh KWSP, seorang di kawasan Klang Valley mesti mempunyai pendapatan seorang 1930. Kalau couple dengan 2 orang anak 6,800. Ya. Jadi yang ini kan, kalau kita anggap dia sebagai kos pendapatan yang wajar ada pada seseorang individu ataupun seseorang keluarga yang sedemikiannya itu, barulah kita katakan dia tu tidak akan menghadapi masalah sara hidup kan. Tapi kalau kita lihat keadaan sekarang ini, pendapatan isi rumah jauh lebih rendah daripada itu. Hampir lebih 2/3 daripada isi rumah kita tak dapat ke tahap itu. Gaji minima kita pun cuma 1,500. Maknanya kalau kita bayar gaji minima 1,500 itu, gaji itu pun tidak dapat menampung perbelanjaan yang wajar itu. Tapi kalau kita ingat bahawa gaji minima ini bukanlah satu instrumen yang kita nak boleh gunakan dengan sewenang-wenangnya untuk meningkatkan kesejahteraan. Tidak begitu. Kerana masalah kesejahteraan ini bukan sahaja tidak boleh ditangani oleh instrumen seperti gaji minima. Maka sebab itulah diperkenalkan sistem gaji progresif. Sistem gaji progresif. Malah tapi saya rasa bila dibincangkan hal ini dalam media, saya mengharapkan bahawa dalam pembentangan bajet yang lepas, belanjawan yang lepas oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, saya
sangkakan ada detail yang cukup setelah YB Rafizi membentangkannya. Tapi dalam belanjawan itu tidak ada banyak maklumat yang kita tahu. Mungkin agaknya maklumat-maklumat tentang pendapatan isi rumah, tentang perbelanjaannya masih lagi sedang dikumpul. Saya difahamkan pada Januari ini baru ada apa yang dipanggil data padu tu. Data padu dan maka mereka akan melihat bahawa data padu tu akan digunakan untuk melihat secara bersama bagaimana perbelanjaan isi rumah ini boleh diselaraskan dengan rancangan kerajaan untuk rasionalisasi subsidi. Jadi subsidi yang diberikan itu ialah subsidi yang bersasar. Jadi untuk bersasar, dia mesti dapat mengenal pasti siapakah isi rumah yang benar-benar layak diberikan subsidi itu. Cuba kita dengar komen Tuan Azmi tentang subsidi bersasar ni. Apakah Azmi juga melihat itu satu langkah yang baik ataupun akan mengecewakan juga golongan-golongan tertentu yang juga sebenarnya masih memerlukan subsidi ini sebenarnya? Ya, kalau cakap pasal subsidi ni, petang tadi saya dengar satu subsidi ayam yang ditarik balik. Itu je saya dengar. Tentang gaji model progresif, saya tak dengar sangat tadi. Mungkin saya terlepas. Tapi tentang subsidi memang tak ada disebutkan. Subsidi bersasar itu memang tak disebutkan secara terperinci. Mungkin akan dibincangkan selepas ini dalam bidang jawatankuasa, tak tahulah. Tapi permulaannya lah bila subsidi ayam itu ditarik balik, diapungkan, mungkin itu permulaannya. Dan bila subsidi bersasar itu dilaksanakan, yang paling banyak petrol lah. Itu yang paling banyak. Dan Datuk Seri Anwar menjawab tentang diesel itu, subsidi diesel itu. Tentang petrol tidak dinyatakan secara spesifik bagaimana nak dilaksanakan. Memang payah. Kalau maksudnya, kalau kaedah subsidi bersasar dalam bahan tenaga petrol itu dapat dilaksanakan, saya rasa 50-60 bilion dapat dijimatkan tu. Bila you sebut tentang 50-60 bilion, kalau mengikut kenyataan yang dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan, setakat ini kerajaan membelanjakan berapa tu? 81 bilion hanya untuk subsidi. Untuk petrol, subsidi petrol termasuk diesel. Memang itu yang paling banyak sekali. Dia masalahnya kalau diapungkan harga petrol itu, harga makanan termasuk roti canai Datuk akan naik secara automatik. Itu masalahnya. Jadi itu kaedahnya belum lagi dilaksanakan. Mungkin kaedah menggunakan. Saya pula menganggap kalau kita kaitkan balik apa yang dibincangkan semalam pasal harga ayam yang diapungkan gitu. Sama juga kalau katakan harga minyak yang diapung gitu. Kita ni selalu berisau tau. Apabila subsidi itu dirasionalisasikan dan juga apabila harga itu diapungkan, kita bimbang harga akan naik, kan? Tapi kalau kita lihat di negara-negara maju, apabila pertama sekali saya nak katakan bahawa negara Malaysia ni kan adalah negara yang menanggung subsidi, yang antara negara yang paling banyak menanggung subsidi. Jadi negara-negara maju mereka kurang mengamalkan subsidi seperti ini, tapi mereka lebih mengamalkan kepada apungan harga tau. Tetapi apungan harga ni kenapa kita mesti perlu risau kalau harga naik? Bagi saya yang penting sekali affordability, iaitu kemampuan membeli. Kalau katakan harga naik sekalipun, tapi kita mempunyai pendapatan yang tinggi, apa salahnya? Malah itu lebih baik kalau kita interfere dalam penetapan harga banyak-banyak dalam bentuk subsidi seperti ini. Dia akan memberikan dalam ekonomi katakan, dia akan memberikan veil of information tu, satu tutupan pada harga, satu veil apa kata Melayu tu, hijab pada harga tu, hingga kan kita tidak dapat membaca. Bagi pengguna tidak dapat membaca signal market, bagi pengeluar pun tak dapat tidak dapat membaca signal market. Dan ini adalah satu perkara yang tak efisien. Jadi kalau bukan saya anti subsidi, bukan saya anti subsidi tidak, tapi terlalu banyak sangat interference
ataupun intervention daripada government, daripada kerajaan untuk dalam bentuk-bentuk subsidi seperti ini memang tidak akan menjadikan sistem ekonomi itu efisien. Maka bila kita cakap dalam bentuk structural reform ataupun pembaharuan ekonomi, inilah juga satu elemen yang perlu dilaksanakan, iaitu subsidi itu mesti dikurangkan. Dan subsidi yang berlebihan ini jugalah yang menyebabkan produktiviti kita membeku, yang menyebabkan daya saing kita merosot. Jadi kita bila nak melakukan pembaikan kepada sistem ekonomi ini, iaitu mesti melalui satu structural reform. Memang orang tak suka. Orang tak suka dengan structural reform ini sebab dia takut harga naik, kan? Tapi saya cakap tadi, kalau harga naik, pendapatan kita pun naik, kan? Dan kita mampu membelinya. Jadi tapi make sure pendapatan naik. Dia masalahnya untuk Syah Kawin. Saya rasa pendapatan akan naik. Sebab gini tau. Sebab kalau sekarang ni, macam kita pun tak jelas sangat dah. Gaji progresif, sistem gaji progresif ni, dia nak naikkan gaji itu, macam mana nak naik gaji ke? Kalau katakan yang YB Rafizi, dalam sistem ini dia tak boleh memaksa majikan. Majikan tidak boleh dipaksa kerana majikan bukannya charity organisation. Majikan hanya boleh membayar gaji setelah produktiviti meningkat. Jadi maknanya dia kalau sesuatu kegiatan ekonomi itu dapat produce large amount of value added, kan? Dengan value added itu, dengan nilai tambah itulah baru maknanya produktiviti tinggi, dan produktiviti tinggi itulah baru dia boleh membayar gaji. Ya, Mi. Memang betul, subsidi itu dikatakan tidak efisien. Memang semua orang tahu tu. Tapi masalahnya kita ambil harga petrol 205. Kalau tarik tu RM2.7, RM2.8 tu. Maksudnya pernah kita lalui 60 sen naik, kelang kabut tunggang langgang kita. Sekarang kat Eropah, kat UK pun dia bagi subsidi tenaga. Dia ada cap dia. Jadi subsidi setengah-setengah tu diperlukan. Mungkin subsidi yang tidak diperlukan boleh dikurangkan. Tapi masalahnya harga RON 95 tu terlampau rendah sekarang, 205. Kalau tarik, dia kena tarik pelan-pelan, tak boleh tarik sedadak gitu. Memang kelang kabut dah semua orang. Gradually lah, kena gitu. Pasal kalau kita bandingkan dengan harga di luar, ialah di negara-negara rantau ASEAN di negara ASEAN kita tak boleh banding. Singapura pun gaji dia tinggi. Memang dia orang boleh katakan dia mampu. Tidak juga kalau kita tengok harga macam harga petrol di Indonesia pun tinggi. Tapi kalau sebab tu kita tengok bukan kita bandingkan dengan Singapura, dengan Thailand, dengan Filipina, dengan Indonesia begitu. Kita harus membandingkan dengan GDP kita. Betul tak? So macam contohnya, bila kita bandingkan dengan GDP kita dan kita lihat gaji kita, kalau bandingkan dengan gaji orang di Indonesia dalam US dollars lah katakan dalam US dollars mungkin kita lebih tinggi daripada dia. Tapi bila kita bandingkan dengan kita punya GDP, keluaran dalam negeri kasar, kita punya mana dia kita translate dalam bentuk composition employee to GDP ratio atau apa yang dipanggil sebagai labor income share. Labor income share kita sekarang ni tinggal 32.4%, iaitu yang makna ini kita compare dengan diri kita sendiri. We are comparing ourselves. Maknanya dia bila sesuatu ekonomi itu mencipta nilai, cuba bayangkan hanya 32% saja yang pergi kepada labor as compensation of employee. Maknanya dia baki dia berapa tu? 32 maknanya dia baki dia dekat 68% ataupun mungkin kurang sikit lah, ada tolak-tolak apa lagi. Itu ada pergi kepada capital owners. Jadi sebab itu gaji kita rendah. Sebab itu kita mengalami masalah kos harga hidup. Tapi sebenarnya kos harga hidup kita tak tinggi. Sebab tu kalau kita ambil kita dengan negara-negara lain, kan, kos harga hidup kat Malaysia ni antara yang rendah. Tapi kita rasa tinggi kerana apa? Kerana gaji kita yang saya katakan tadi ditunjukkan oleh yang ditunjukkan sebagai dalam labor income share tadi. Okey. Menarik.
Okey, satu lagi isu juga yang perlu kita ketengahkan di sini ataupun memerlukan pencerahan lah sebenarnya. Mungkin bila kita bercakap tentang gaji yang bersifat progresif, dalam belanjawan 2024 ini juga cukai juga diubah di sana sini untuk disesuaikan dengan keadaan semasa, dan dikatakan bahawa percukaian kali ini juga adalah bersifat progresif. Ya, kalau ambil contoh cukai terhadap barangan-barangan yang harga yang berkualiti tinggi itu, itu dianggapkan cukai yang progresif. Dan juga memanglah progresif maksudnya adalah mengambil kira keadaan ekonomi pada ketika itu dan juga pendapatan negara. Jadi memang itulah cukai SST umpamanya dinaikkan 6 hingga 8% untuk setengah-setengah barang. Itu juga diangkatkan sebagai cukai yang progresif. Tapi ya, maksudnya tadi dalam perbahasan tadi, bila dinaikkan cukai terhadap barangan-barangan tinggi itu ada pembangkang yang membangkang. Kerana mereka mengatakan tidak adil perkara ini. Tapi Datuk Seri Anwar jawab, dia orang tu mampu. Apa salahnya dinaikkan cukai bentuk pada itu. Yalah, tapi untuk menambahkan pendapatan melalui cukai itu adalah cara yang paling senang sekali untuk dilakukan. Tetapi lah, cukai itu tidak boleh diberikan kepada semua orang. Jadi hakikatnya adalah kerajaan perlu menambahkan pendapatan. Dan itulah dikatakan gaji itu macam mana nak naikkan gaji, sebab gaji sekarang dah terlampau rendah. Gaji penjawat awam tahun depan akan dibincangkan. Itu dia katakan. Tapi bagi saya salah nak dikaitkan dengan cukai subsidi itu, saya lebih menarik kepada subsidi petrol, bahan petrol, macam mana nak dilaksanakan. Datuk mungkin ingin komen tentang cukai yang bersifat progresif ni tu. Cukai yang progresif bagi saya maksudnya di sini ialah progresif itu dia akan memberikan kesan kepada agihan pendapatan. Iaitu dia akan mencukai orang kaya dan daripada hasil yang dipungut itu dia akan diberikan kepada orang miskin lah. Ini bahasa mudahnya. Jadi makna dia jadi dia, yang dikatakan orang kaya di sini, bila dia nak introducekan capital gain tax tadi, iaitu yang dapat capital gain tax ni siapa? Ialah orang-orang yang T20 ni ataupun orang kaya lah. Orang yang dapat menikmati capital gain daripada penjualan aset dia kan. Penjual aset dia dapat capital gain tu. Dan orang-orang B40 mereka tak terlibat dalam capital gain tax tadi. Begitu juga dalam, jadi makna dia hasil yang dipungut tadi boleh diberikan dalam bentuk cash transfer ke ataupun dalam bentuk subsidi ke kepada golongan B40 ni. Jadi makna masalah kesenjangan itu dapat diselesaikan gitu. Begitu juga dengan SST tadi. SST dia naik hampir 8%. Tetapi yang menjadi persoalannya mungkin orang tak begitu jelas ataupun dalam pembentangan pun tak jelas agaknya ataupun belum jelas lagi, iaitu 8% ini hanya diberikan ditumpukan kepada produk-produk yang high value. Yang high value. Jadi produk-produk ataupun services seperti ini yang dikata masuk karaoke lah. Biarlah dia kan mampu. Dia mampu. Dia nak produk-produknya gitu ataupun servisnya gitu. Jadi kenakan pada dia. Jadi bila kenakan pada dia SST yang tinggi dan dia pungut, tapi produk-produk yang asas, produk-produk yang dibeli oleh B40 ini tidak mengalami peningkatan di dalam SST gitu. Dan satu lagi juga cukai yang bagi pelancong kan, pun disebut juga tadi, iaitu mereka lagi boleh berbelanja di sini tapi boleh claim nanti di airport. Seperti biasa juga. Yalah, macam kita di jadi London. Saya nampak quite fair lah. Begitu kan. Mungkin agaknya sekarang ini kenapa SST itu jadi persoalan sekarang, sebab kerajaan tidak lagi bersedia melaksanakan GST. Kan? Jadi sebab itu dia laksanakan SST, dia naikkan SST kepada 8% tadi untuk produk-produk yang high value tadi, dan juga kepada capital gain tax tadi kan. Jadi supaya apa? Masalah fiskal tadi dapat diselesaikan, kerana nak berbelanja tapi hasil juga mesti nak dipungutkan, mesti nak diperkukuhkan pungutan hasil tadi.
Jadi melalui cukai-cukai seperti itulah. Tapi GST belum lagi. Dan saya pun sangat bersetuju lah bagi GST ini ditangguhkan dulu. Tapi saya rasa tak tahu bila, sebab keadaan sekarang ni, ekonomi pun tahun 2024 pun mengikut World Bank, ekonomi 2024 pun tak menentu. Waktu itu World Bank dan IMF cakap keadaan ekonomi yang tak menentu tu, waktu itu belum lagi berlaku Palestinian war ni. Okey, dalam bajet 2024 ini juga pengumuman juga telah dibuat oleh Ahmad Mohamad, Perdana Menteri yang juga merupakan Menteri Kewangan ni di mana OPR juga tidak akan dinaikkan, akan dikekalkan juga pada 3%. Jadi apakah itu juga mungkin akan memberi impak ataupun kesan yang cukup positif dalam ekonomi Malaysia? Saya agak terperanjat bila Perdana Menteri sebagai Perdana Menteri, sebagai Menteri Kewangan bercakap OPR tidak akan dinaikkan kerana itu adalah dasar monetary bank negara. Kerana sepatutnya kerajaan hanya dasar fiskal saja. Dasar monetary biarkan bank negara buat. Kalau nak campur tangan pun belakang-belakang lah. Tapi itulah dia, katakan ada yang mengatakan naikkan OPR untuk mengukuhkan ringgit. Tapi tidak semestinya ringgit kukuh, dah naik dah 2-3 kali, ringgit macam tu juga. Sebab ringgit jatuh bukan sebab OPR, ada sebab-sebab lain. Spekulasi umpamanya. Tapi itulah dia, memang betul lah. Kalau naik OPR, memang kita sebagai pembayar hutang, kalau ada mortgage ke, kita yang terpaksa belanjakan lebih perkara ini. Sebenarnya kan OPR memang kena naik. Pasal kerana OPR yang naik tu naik tak cukup tinggi. Sebab itu sekarang ni kalau kita tengok ini sebenarnya berlaku. Sebab itu kita tengok Federal Reserve Rate sekarang dah 5.0. Kita masih lagi 3% OPR kita. Dulu OPR kita lebih tinggi daripada Federal Reserve Rate. Tapi tu dia tak akan naik.